satu prinsip dalam ilmu tasawuf, yaitu berkaitan dengan konsep suhbah yang berarti persahabatan, tapi bermaksud keeratan hubungan antara murid dengan guru, sebagaimana eratnya hubungan para sahabat dengan Rasulullah SAW. Pada malam ini tuan-tuan, saya ingin menyambung keterangan mengenai suhbah, tapi kita pandang dari sudut yang lain. Kita boleh lihat pentingnya dan peranan suhbah ini dari berbagai sudut. Jadi pada malam ini saya ajak tuan-tuan melihat pentingnya suhbah dari sudut peningkatan diri kita kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun pencapaian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Asas utama agama Islam 3: Islam, iman, ihsan. Tentang rukun Islam kita dah buat, rukun iman kita dah laksanakan, tapi ihsan bagaimana? Ada orang tanya, rukun ihsan tu berapa? Rukun ihsan 1, iaitu anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Rukun ihsan tu 1, tapi terbagi kepada 2 tahap. Tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama, anta abudallah ka'annaka tarahu. Tahap yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi soalan tadi tuan-tuan, adakah kita sudah melaksanakan tuntutan yang wajib kita tunaikan, wajib kita laksanakan, tuntutan tentang ihsan, asas agama Islam yang ketiga, ihsan. Rata-rata umat Islam tidak mampu untuk melaksanakan tuntutan supaya kita melaksanakan apa yang dikehendaki Allah tentang ihsan, iaitu kita beribadat kepada Allah sebagai hamba-Nya, seolah-olah melihatnya. Kemudian meningkat lagi, kita terasa Allah melihat kita, memantau diri kita. Kenapa rata-rata kita tak dapat menyempurnakan tuntutan tentang ihsan ni tuan-tuan? Jawapannya ialah kerana tak belajar ilmu tasawuf. Sebab itulah ilmu tasawuf ini tuan-tuan pada masa dahulu dikenali dengan ilmu ihsan. Ilmu yang kalau kita pelajari dan amalkan, insya-Allah kita boleh sampai ke tingkat ihsan. Saya belajar agama tuan-tuan banyak tahun dah. Di sekolah Arab, di sekolah agama Johor 6 tahun, 7 tahun sampai darjah khas, sampai layak boleh jadi guru agama negeri Johor. Sekolah Arab 4 tahun, Kolej Islam 5 tahun, Universiti Maya. Banyak tahun saya belajar, tapi mata pelajaran tasawuf ini tidak diajar. Akhir-akhir saya mengajar di Universiti Maya, saya surkan supaya ilmu tasawuf ini diajar. Tapi ada rakan-rakan saya yang menentang, ilmu tasawuf tak perlu. Tapi akhirnya berjaya. Kira-kira setahun lagi saya nak pencen. Saya bersara tahun 95, tahun 94 itu barulah diterima cadangan saya. Dan alhamdulillah sekarang akademik pengajaran Islam ada mengajarkan tentang ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ini sudah disisihkan oleh ramai umat Islam. Sebab itulah tuan-tuan, kita tak dapat menyempurnakan kewajipan kita mengenai tuntutan ihsan. Ya, tadi rukun Islam yang 5 kita dah sempurnakan, rukun iman yang 6 kita dah sempurnakan, tapi ihsan yang rukunnya 1 kita tak buat. Sebab itulah tuan-tuan, cerita saya dalam kuliah yang lepas mengenai suhbah adalah berkaitan dengan langkah-langkah yang sepatutnya kita buat untuk sampai ke tingkat ihsan. Ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya telah terangkan dalam kuliah yang lepas, memberitahu kepada kita dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi sabila man anaba ilayya. Hendaklah kamu ikut jalan ketakwaan, jalan agama, jalan ketakwaan orang-orang yang anaba ilayya, orang-orang yang benar-benar kembali kepadaku sebagai hamba-Ku yang sebaik-baiknya zahir dan batin. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang disebut oleh Allah man anaba ilayya itulah orang-orang yang sampai ke tingkat ihsan. Jadi Allah perintah kita supaya kita berguru kepada orang yang sudah sampai ke tingkat ihsan, iaitu orang-orang man anaba ilayya, supaya kita sebagai murid insya-Allah
satu masa sampai ke tingkat ihsan. Dan sebagaimana juga yang telah saya terangkan pada kuliah yang lepas, orang yang benar-benar anaba ila ilallah atau anaba ilayya, kembali benar-benar kepada Allah zahir dan batin sebagai hambanya sebaik-baik hamba, telah diterangkan oleh Allah, mereka ini sentiasa mendapat hidayat daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdi ilahi man anab, dan Allah sentiasa memberi hidayat kepada orang yang benar-benar kembali kepadanya. Orang yang sampai ke tingkat ihsan ni tuan-tuan, sentiasa mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah munasabah kalau Allah perintahkan kita supaya kita jadikan orang seperti ini guru kita yang mesti kita ikuti selalu. Lakukan suhbah, ke mana dia pergi kita ikuti. Dan dalam ayat yang seterusnya Allah terangkan ciri-cirinya. Nah, ini juga sudah saya terangkan pada kuliah yang lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang kembali kepada Allah itu ialah orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hati mereka mutmainnah kerana mereka sentiasa berzikrullah. Kalau hati orang yang kembali kepada Allah itu mutmainnah tuan-tuan, maka imannya sebaik-baik iman, amalannya sebaik-baik amal, hatinya sebaik-baik hati. Jadi lihat dari tiga-tiga sudut tuan-tuan, orang yang anaba ilallah ni hatinya mutmainnah. Hati mutmainnah itu sebaik-baik hati. Bila hati dah mutmainnah sebaik-baik hati, maka imannya sebaik-baik iman, amalannya sebaik-baik amalan. Mereka inilah orang-orang yang digelarkan oleh Allah ulul albab, digelarkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya, yang pernah juga saya terangkan dalam kuliah-kuliah saya yang lepas. Orang inilah diakui oleh Allah sebagai hamba-hambanya bila beribadat sebaik-baik ibadat.